Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimat, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberikan peluang ya untuk kita sama-sama mempelajari ya bahasa Arab Al-Quran ataupun kita namakan Quranic Arabic ya. Dan insya-Allah ya pada hari ini kita akan menyambung perbincangan kita ya. Walaupun persatuan anggota Persatuan Wanita Islam Prihatin ya, ramai yang tak ada hari ni lah kerana ada aktiviti di luar. Jadi insya-Allah ya kita akan share ya. Kita akan share lah. Tengok balik di mana kita share. Sambil-sambil tu kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan ya boleh tanya dulu. Jadi kita akan cuba share kita punya buku ya, buku Unlocking ya. Ustaz Arab semua tu dah ada kitab ni ya. Unlocking the Words of the Quran. Dan apa kita panggil? Dia punya Dia punya perbincangan kita sudah sampai muka surat berapa? Ajar apa Zainab? Hari ini muka surat 29. Muka surat 29 ya. Sekejap ya. Jadi tuan-tuan yang ada buku ya, sila buka. Kita belajar verbs ya. Verb yang kita dah belajar dah beberapa juga ya. Dah 2, 3 saja ya. Dah 5 sudah ya. 28 dan hari ini kita masuk ja'ala ya. Ja'ala insya-Allah. Betul ya tuan-tuan dan puan-puan? Betul, Ya, Ustaz. Ustaz. Ya. Jadi mari kita tengok ya buku kita sama-sama tuan-tuan dan puan-puan ada buku dan dia telah highlightkan ya perkataan ja'ala. Jadi insya-Allah ya kita mula ya ja'ala disebut 340 kali ya di dalam Al-Quran. Jadi dia termasuk fi'lun ya, fi'lun minal af'al. Ya, af'al ni dia plural lah. Kalau singular kita panggil fi'lun. Ya, jadi kita belajar beberapa fi'il yang paling banyak disebut dalam Quran. Ya, kita akan sebut 10 lah ya. Antaranya ialah qala, kita dah baca qala makna telah ya berkata-kata. Sama ada yang berkata-kata tu Allah ya, kalau Allah mana Allah telah berfirman, tapi dalam bahasa Arab qala juga. Qala Allah, Allah telah berfirman. Qala Rasulullah, Rasulullah telah bersabda. Qala al-Malik ya, Malik raja telah bertitah. Qala ya, berkata manusia biasa qala juga. Nombor 2 kita dah ada kana ya, kana makna was ya, telah ya ataupun pernah buat. Nombor 3 kita ada amana, amana telah beriman ya, panjang amana ya. Bukan amanah tapi amana ya. Kadang-kadang dibuat huruf alif tapi ada tanda mad ya, tanda panjang amanah. Di sini hamzah, lepas hamzah ada alif pun tak ada masalah, boleh juga. A5 juga telah ya. Hari ini nombor 5 ja'ala, mungkin kalau kita sempat nanti ya kita ada yang lain-lain lah, kita akan tengok ya kafara, ja'a dan sebagainya. Jadi insya-Allah ya muka surat yang ke-29 kita tengok ya fi'il dia ja'ala 3 huruf. Ja'ala 3 huruf, dia fi'lun madin ya. Fi'lun madin maknanya past tense verb. Dia past tense verb ya. Past tense verb yang paling ringkas 3 huruf. Ya, ja'ala 3 ya. Jadi bila dia 3 huruf maknanya bukanlah ya satu yang luar biasa, memang biasa fi'il ataupun minimum number of minimum number of huruf ya kita kata ya, dalam minimum number of alphabet dalam bahasa Arab ni dia 3 ja'ala ya. Jadi ja'ala fi'lun madin ya. Kalau tuan-tuan tengok dalam kamus masing-masing, cuba tengok kamus, cari ja'ala sebab kita nak tahu dia punya fi'lin mudhari' ni, dia punya present tense dia apa. Cuba tengok. Ya, siapa yang jumpa terus bagi tahu muka surat berapa ja'ala
80 Ustaz. Okey, ya 80. Tuan-tuannya ada apa ni, kamus jadid, kamus kuning gitu tu, ya. Ja'ala muka surat 80, sebelah kanan ke kiri? Sebelah kanan, Sebelah kanan, tengah-tengah. 7 dari bawah. 7 daripada bawah, ya. Jadi ja'ala kita tengok. Ja'ala dia punya present tense dia, ya, yaj'alu. Yaj'alu. Macam mana kita tahu dia present tense? Yang pertama ada huruf ya di depan. Ya, maknanya dia, ya, he. Ja'ala maknanya he, ya, he made, ya, he made, ya, dia telah buat. Lelaki, ya, ja'ala. Sebab kalau dia perempuan, ja'alat, ya. Jadi ja'ala telah membuat, telah melakukan. Kalau sedang melakukan atau akan, yaj'alu. Jadi kalau kita nak tengok dia present tense, yang pertama ada ya di depan, ya, dia ada hamzah, nun, ya, ya ta, ya, sama ada hamzah, nun ataupun ya ataupun ta. Jadi di sini ya maknanya huwa, dia, okay, dia lelaki. Yaj'alu, dan dia punya baris huruf terakhir mesti dhammah, yaj'alu, ya, tak boleh yaj'ala. Kalau yaj'ala mesti ada sebab. Kalau yaj'alu, ya, memang itu dia punya original punya baris lah, ya, baris original dia dhammah, ya, yaj'alu. Kalau yaj'ala boleh, tapi mesti ada sebab di depan dia. Kalau tak ada sebab, dia akan pergi ke original punya kedudukan ataupun original form, yaj'alu. Ya, kadang-kadang boleh yaj'al, boleh juga, ya, yaj'al dengan sukun boleh, yaj'alu dengan dhammah ataupun yaj'ala dengan fathah. Yaj'ali tak ada, ya, dalam bahasa Arab tak akan ada yaj'ali. Pasal untuk apa, verb hanya dhammah, ya, baris dia, ataupun fathah ataupun sukun. Okey, ya. Wallahu ja'ala maknanya dan Allah, ya, Allahu, ya, tengok Allahu di depan, maknanya dia duduk di permulaan ayat, maka itu adalah subjek, ya, Allahu subjek. Apa bukti dia subjek? Dia noun, ya, ada alif lam di depan dan barisnya dhammah, Allahu, ya, macam nasyid Raihan, ya, Allahu. Pasal apa tak kata Allah, pasal dia subjek, mana boleh Allah, kalau dia kalau dia objek, Allah, tapi kalau dia subjek, Allahu, ya, tu bukti dia. Jadi kalau kita dengar nasyid Raihan tu memang dia akan sebut Allahu. Wallahu, ya. Waw tu dikira tak? Waw, walaupun ada huruf waw depan Allah, tapi tetap Allah itu kalimah, ya, lafaz jalalah Allah itu adalah subjek. Kerana waw di depan tu hanya nak tunjuk bahawasanya dia bukan ayat pertama, ya. Dia ayat 72, ada ayat 71 sebelumnya. Mana dia sambung cerita. Waw tu kita panggil sentence connector, kan? Penyambung ayat. Dan waw tu sendiri merupakan partikel, ya, macam waw dan au atau, ya, ataupun hal, adakah, ni semua kita panggil sebagai bentuk-bentuk partikel lah, ya, yang bukan noun dan bukan verb. Dia 3 je, kan? Kalau dia bukan noun, dia verb. Kalau bukan verb, dia mesti partikel, ya, salah satu daripada 3. Wallah, dan Allah itu ja'ala telah mencipta atau telah menjadikan, ya, lakum bagi kamu, min amfusikum, daripada kalangan, ya, daripada kalangan diri-diri kamu. Amfusi itu plural untuk nafsun, ya, dibaca amfusi kerana depan ada min termasuk partikel, ya, kita panggil sebagai partikel, ya, preposition. Jadi bila dia preposition, mesti noun selepas dia baris bawah, min amfusi, ya, min amfusikum. Kum pasal apa tak baris bawah? Pasal dia termasuk abnormal noun. Abnormal noun tidak boleh, ya, dibaris bawahkan. Tak boleh min amfusikumi, tak boleh, ya, min amfusikum, ya, tak boleh baca kumi, tak boleh, ya. Kalau qiraat Quran boleh baca amfusikumu boleh, tapi amfusikumi tak boleh, ya. Memang tak akan jadi punya. Kemudian azwajan ni singular ke plural? Ya, Haji Asyari, azwajan. Singular. Bila kita tengok pun kita dah tahu dah dia plural, ya. Sebab Oh, azwaja. azwaja, ya. Pasal apa dibaca azwajan? Pasal apa dia tanwin fathah, Haji Asyari? Sebab dia objek. Dia jadi objek, ya. Maknanya kalau dia subjek, dia akan baca Ju. azwajun lah.
Jun. Jun. Pasal apa azwaju? Kalau azwaju mesti ada alif lam depan. Ya, Jun dia sebagai betul objek kan? tanwin. Dia objek tu betul, ya, being objek tu is true, tapi baris dia sama ada azwajun, ya. Di sini azwajan lah, dan tak boleh baca azwaja. Kalau Sebab kita dia tak ada wakaf azwaja lah. Pasal dia tak ada alif lam depan, dia kena tanwin di belakang. Okey, azwajan betul. Jadi kalau kita tahu dia azwajan, ya, dia punya apa? Dia punya plural form, mesti kita kena tahu dia punya singular dia. Pasal rule of game bahasa Arab ni present tense, past tense, ya. Apa ni, masculine, feminine, dia mesti macam tu, ya. Singular, plural mesti. Azwajan, ya, dia punya singular zaujun. Kita panggil zaujun. Zaujun makna pasangan. Azwajan ni bukan suami, ya. Azwajan ni bukan isteri saja. Sebab tu terjemahan dia spouses. Spouse, ya. Spouse makna pasangan hidup. Sebab tu doa ni kita boleh baca untuk, ya, macam kita biasa doa, baca doa kan. Rabbana, ya, Rabbana atina min ladunka rahmatan. Rabbana apa? Allahumma apa doa tu? Ya, yang ada perkataan azwajan tu. Ya, azwajan. Sebab apa azwajan? Pasal menunjuk pada pasangan hidup. Kalau yang berdoa tu lelaki, dia minta pasangan dia perempuan lah. Kalau dia perempuan, minta pasangan dia lelaki. Ya, azwajan. Jadi spouses azwajan. Kalau dia singular, zaujun. Tuan-tuan boleh cari zaujun, dia dalam kamus, dia akan jumpa nanti azwajan sebagai dia punya plural. Ya, okey. Wallahu ja'ala, dan Allah telah menjadikan lakum bagi kamu. Bagi kamu. Kamu tu siapa? Umat manusia. Min ampusikum, daripada kalangan diri kamu. Maknanya, inilah ayat, ya, walaupun kita belajar bahasa Arab, tetapi asas untuk fiqh. Ya, ni fiqh ni, ya. Maknanya kalau orang tanya kita, boleh tak manusia kahwin dengan jin? Boleh ke tak? Berdasar pada ayat ni tak boleh. Ya, apa Kak Zainab mesti akan tanya pula. Pasal apa Ustaz? Tak ada cerita pun kat sini. Itulah kita kata keindahan Al-Quran. Walaupun dia cerita, ya, manusia ni Allah cipta bagi dia dari kalangan isteri-isteri dia ataupun suami dia tu daripada kalangan diri mereka sendiri. Maknanya jin kahwin dengan jin, manusia kahwin dengan manusia. Sepatutnya macam tu, ya. Tetapi adalah orang beritahu, ya. Adalah orang sebut kalau di kampung tu ada je. Ya, dia mengandung, lepas tu orang tanya, mana suami? Dia kata saya kahwin dengan jin. Ya, entah betul entah tidak kita pun tak tahu. Tapi berdasar pada ayat ni para ulama kata tidak boleh, ya, berlainan apa ni sifat, ya, berkahwin satu sama lain. Makna kalau dia manusia dengan manusia, kalau dia haiwan dengan haiwan, kalau dia jin dengan jin, malaikat tak berkahwin sebab dia tak ada jantina. Ya, macam syaitan sama juga, ya, syaitan dengan syaitan macam itulah. Boleh dapat apa Kak Zainab? Okey. InsyaAllah boleh Ustaz. Jadi Ustaz, masa ya, kalau silakan. bunian tu bukan jin ya Ustaz? Bunian jin. Selain daripada manusia, selain daripada malaikat, ya, selain daripada kedua-duanya tak ada lain lah, mesti jin, ya. Sama ada jin tu baik ataupun tidak. Kalau dia jin asalnya semua muslim. Kalau dia menyeleweng daripada ajaran Islam, maka kita panggil dia syaitan atau iblis. Tapi kalau dia baik, dia kekal sebagai jin. Ya, jin tu terbagi pada nama-nama tadi lah. Kita panggil orang halus ke, orang bunian ke, ya, orang tu, orang ni, semua tu adalah jin. Dan sebahagian mereka beriman, sebahagian mereka tidak. Ya, tu yang membezakan. Kalau dia tak beriman, dia jadi syaitan atau iblis. Ketuanya iblis lah. Ya, syaitan atau syaitin itu pengikut dia. Selain daripada tu, ya, mesti jin. Ya, maknanya kalau dia jin, dia Muslim. Melainkan kalau dia menipu lah. Ya, sebab manusia pun ada kan. Ya, macam bulan Ramadan, ya, dia Muslim. Tapi bila dia kena tangkap, dia kata dia bukan Islam. Muka pula Chinese look. Ya, dia kata dia bukan Muslim. Orang tengok kat menalan, rupanya Muslim. Jadi maknanya manusia menipu. Ya, jin pun ada yang menipu juga. Jadi ayat ni memberitahu kita Allah telah jadikan sebagai pasangan hidup manusia itu di kalangan manusia itu sendiri. Jadi macam mana pula kita kata manusia boleh berkahwin dengan jin? Ya, macam mana pula, ya, kita kata manusia boleh berkahwin dengan bangsa yang berbeza? Kalau bangsa manusia lah. Kalau bangsa jin, ya. Nampak tak betapa ayat Quran walaupun dia menceritakan, ayat ni ayat cerita tetapi dia mengandungi perintah. Dia mengandungi hukum, ya, yang memberitahu kepada kita bahawasanya manusia hanya berkahwin sesama bangsa manusia sahaja. Ada soalan tak tuan-tuan sebelum kita proceed? Ada tak ada? Ya. Sebab tuan-tuan, ya.
Anfusikum tadi dia punya plural, it's plural untuk apa tadi? Nafsun. Terima kasih Ustaz. Azwajan, plural singular dia apa? Kamaratun? Azwajan, singular dia. Zaujun. Zaujun. Ya. Jadi kena rajin letak dekat buku nota tu lah. Ya. Jadi Allah telah menjadikan bagi kamu, yakni manusia, umat manusia, min ampusikum, daripada kalangan bangsa kamu sendiri, azwajan, pasangan-pasangan hidup, waja'ala lakum, dan Allah telah menjadikan bagi kamu, min azwajikum, ya, daripada isteri-isteri kamu. Ya, mana kalau dia lelaki, isterinya lah, ya. Sebab banin, ya, banin, sebab yang melahirkan apa ni anak-anak, banin, ya, anak-anak, ya, dia plural. Wa hafadah, hafadah cucu-cucu, ya. Kalau banin, kalau seorang ibnun, ya. Kalau seorang ibnun, ya, singular. Kalau hafadah dia plural, ya, dia bukan, walaupun nampak hafadah tu macam feminin, ya, sebenarnya dia bukan feminin tu, ya, dia bukan feminin. Walaupun ada tak marbutah, sebab menunjukkan cucu-cucu boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Tapi kalau banin, ya, secara umum dia lelaki, tapi termasuk perempuan lah. Ya, macam kita kata manusia kan. Manusia, bila kita sebut manusia, tak mesti lelaki je. Ada lelaki, ada perempuan. Kalau kita sebut banin, asalnya lelaki sahaja. Tetapi juga termasuk perempuan. Ya, sebab takkanlah yang lahir itu anak lelaki saja. Begitu juga hafadah. Hafadah secara umum adalah, ya, sekumpulan cucu. Maknanya plural. Kalau dia seorang, kita panggil hafid. Kak Mariatun, ha, fa, ya, dal. Hafidun. Kalau hafidun, singular. Ya, hafidun mana seorang cucu lelaki. Kalau dia perempuan, tambah tak marbutah di belakang. Hafidatun. Hafidun, singular lelaki. Hafidatun, singular perempuan. Hafadah, hafadah ialah plural form dia. Ya. Jadi Allah jadikan apa ni, apa kita panggil, pasangan hidup manusia ni daripada kalangan manusia, dan Allah jadikan bagi kamu min azwajikum, daripada pasangan hidup kamu tu. Ya, sebab bila nak jadi anak, dia mesti bergabung, ya, antara sperma lelaki dengan perempuan, ya. Barulah dia jadi banin. Tapi yang melahirkan dah tentu isteri lah, ya. Wahafadah dan cucu-cucu, ya. Okey, setakat ni ada soalan? Ada tertinggal singular plural? Tuan-tuan perempuan, okey. Ya. Ustaz, lakum tu dua ya Ustaz. Lakum, ya, bagi kamu. Dua. Macam mana nak kata Dua. dua pula? Allah lah duanya. Allah. Tak yang atas Ustaz. Wallahu ja'ala lakum tu. Allah tu jadi subjek. Ja'ala lakum, ya. Dua dia pun Allah juga, tapi tak nampak ke situ. Tak nampak Allah tu, ya. Sebab dia, kita panggil tersembunyi. Ja'ala tu sebenarnya kan kembali pada Allah. Allah lah yang menjadikan, ya. Jadi makna dua dia adalah Allah lah. Memanglah dia subjek, betul, ya. Tapi dia juga adalah dua. Kalau kita buang Allah tu kan, kita kata ja'alallahu lakum, boleh tak? Boleh, ya. Jadi ayat tu boleh bunyi wallahu ja'ala lakum, balik pada permulaan ayat. Boleh juga ja'alallahu lakum. Kalau ja'alallah, Allah tu jadi dua. Kalau wallahu, Allah jadi subjek, ya. Tapi kita tahu ja'ala tu tetap merujuk pada Allah. Kerana Allah itu dianggap sebagai dia punya, walaupun, ya, Allah bukan, dah tentulah Allah bukan macam makhluk kan. Makhluk ada lelaki perempuan. Tapi Quran menggunakan, ya, apa ni, apa kita panggil, bentuk lelaki untuk Allah. Allahu ja'ala, bukan ja'alat. Jadi kalau ja'ala lakum min anfusikum azwajan, ya, Allah telah menjadikan bagi kamu, yang sambung dia wa ja'ala lakum, dan Allah juga telah menjadikan bagi kamu, ya, lakum. Takkanlah lakum tu dua, sebab lam tu kan preposition. Mana boleh apa ni, apa? Mana boleh noun tu datang selepas, mana boleh apa? Mana boleh dua datang selepas preposition? Tak boleh. Ya. Kak Zainab. Ya, ya Ustaz. Jadi lakum bagi kamu lah. Bagi tu kan preposition, kum kamu, ya. Jadi kum tu adalah noun dalam bentuk apa ni, apa kita panggil, dalam bentuk pronoun kan, yang datang selepas preposition. Jadi dia tak boleh jadi dua, tak boleh. Ya, dan dia pun tak boleh jadi objek. Macam mana nak jadi objek? Sebab dia datang selepas preposition, ya. Macam azwajan depan kan.
Dia objek sebab dia tak ada apa, tak ada preposition depan dia, tak ada la, ya. Memang tak ada la. Jadi wa ja'ala, dan Allah telah menjadikan lakum bagi kamu wahai manusia min azwajikum, daripada pasangan hidup kamu tu, ya. Allah jadikan apa? Banin, anak-anak. Jadi banin tu apa, ya? Banin tu sebenarnya adalah banin tu apa, ya? Banin, ya, wa hafadah. Banin tu apa tu? Dalam bentuk apa tu? Adakah dia subjek? Dia bukan subjek sebab banina wa hafadatan, ya. Jadi dia jadi apa tu? Sebenarnya dia jadi objek juga. Dia masih jadi objek tu. Pasal apa objek? Sebab ada verb depan dia. Allah telah jadikan bagi kamu, ya, isteri-isteri ataupun suami-suami. Dan Allah telah jadikan bagi kamu, ya, apa dia? Anak-anak dan cucu-cucu. Anak-anak dan cucu-cucu tu jadi apa? Objek. Ya, sebab tu barisnya banina, ya, hafadatan. Nampak? Tanwin domah, ya. Banin sebab dia tak boleh ditanwinkan, tak boleh. Ya, dia termasuk abnormal noun. Banin abnormal noun. Sebab tu tak boleh tanwin fathah. Kalau tidak, azwajikum min azwajikum baninan wa hafadatan. Boleh tak? Ya. Kak Mariatun okey, nampak tak? Kalau tak nampak usah ulang. Ustaz, tak berapa clear dah yang lakum tu Ustaz. Dia Lakum bagi kamu. Cuba Yalah, terjemahkan. Bagi kamu. Bagi kamu takkanlah dia dua. Takkan dia pelaku. Bagi kamu. Bagi kamu. Lepas pada bagi kamu, takkanlah kamu tu jadi dua. Tak betul dah. Yang mana yang tak jelas? Cuba kita tahu. Ya, Kak Zainab. ada yang preposition tu tak ambil kira, tapi yang ni ambil kira pula ya Ustaz. Kat mana yang tak ambil kira? Wow. Wallah. Wow tu bukan preposition. Wow sentence connector. Wow di awal itu bukan preposition. Preposition ada 9 aja. Akak dah lupa dah, ya. Preposition apa? Min, ila, an, ala, fi, ka, bili. Mana ada wow? Wow bukan preposition. Wow tu particle tapi dia sentence connector. Sedangkan lam tu dia memang particle tapi dia particle preposition. Akak dah tertukar ni antara wow tu sebab tadi Ustaz katakan sebab dia tak kira wow tu pasal wow tu ialah particle tapi dia bukan preposition. Lakum yang pertama, ya, ni Ustaz highlight ni, lakum, ya. Mana Ustaz punya? Okey, lakum ni, lakum. Ada 2 kali lakum kan? Yang Ustaz biru kan ni, lakum. Sekali lagi lakum kat belakang ni, ya. La tu preposition. Dia apa ni tuan-tuan dan puan-puan kena faham partikel ni ada macam-macam jenis. Ada partikel untuk sambung ayat macam wow dan ada partikel yang datang sebelum noun, ya. Sebelum noun yang terkesan dengan dia, ya. Macam lakum tu kan. Macam lakum. Pasal apa? Sebab lam tu preposition bagi, bukan makna dan. Dia beza, ya. Dia partikel. Tapi partikel yang berbeza fungsi dia. Ada partikel untuk sambung ayat, sambung cerita. Ada partikel yang menunjukkan kepada untuk kamu, bagi kamu, daripada kamu. Dia macam min kan? Min. Min ni partikel. Tapi partikel apa min ni? Partikel preposition. Sebab itulah baris dia amfusi. Kalau dia wow, ya. Wow mana mengubah? Cuba tengok wow. Wallahu. Mana ada wallahi? Tak ada. Dia bukan wallahi. Dia wallahu. Ya. Tapi min amfusi. Boleh tak baca min amfusu? Tak boleh. Pasal dia bukan sentence connector. Min tu preposition. Lam preposition. Lakum belakang preposition. Min sekali lagi preposition. Ya. Ni semua preposition. Sebab tu lepas min yang pertama, ya, lepas min ni, Ustaz highlight kan min yang pertama amfusi. Lepas min yang kedua azwaji. Pasal apa? Sebab dia partikel tapi partikel preposition. Boleh tak Kak Nak? Kalau Kak Nak tak dapat Ustaz ulang balik. Tak apa. Boleh Janji nak, tuan faham. Boleh? boleh. Okey. Tetapi Ustaz, kalau wow yang depan tu demi, Allah tu jadi baris kasrah kan? Betul. Wallahi. Sebab dia demi tu merujuk kepada sumpah. Kalau sumpah betul. Kalau wow sumpah betul. Tapi kalau wow makna dan, dia tidak mengubah baris apa ni Allah tu. Ya. Jadi tuan-tuan kena sebab pasal dia bahasa Quran tuan-tuan. Memang bahasa tinggi lah. Ya. Memang dia tinggi. Tapi nak buat macam mana kan? Sebab
tujuan Quran diturunkan untuk kita faham. Hanya dengan ya kita memahami apa ni grammar ni ya, grammar Arab ni kita panggil nahu lah ya. Tapi sebenarnya bukan grammar sebenarnya tuan-tuan ya, bahasa Arab kita panggil. Kalau English kita panggil syntax dia panggil. Tapi kalau Ustaz sebut syntax kan tuan-tuan tak faham pula. Ya, dalam linguistik dia ada beza. Grammar tu ya is a general term. Ya, grammar tu generic term atau general term. Di bawah grammar tu ada morfologi, ya, ada syntax, ya. Yang kita panggil duk nahu-nahu tu, ya, sebenarnya yang kita panggil nahu tu grammar secara umum. Tapi yang kita duk sebut ni benda-benda baris bawah, baris atas semua ni sebenarnya dia syntax nama dia. Ya, tapi Ustaz tak nak detail kan? Pasal tu detail. Ya, pasal salah satu bidang yang Ustaz dilatih adalah dalam bidang linguistik. Ya, itu salah satu bidang yang Ustaz belajar lah. Ya, memang Ustaz ditrain dalam bidang linguistik. Sebab tu Ustaz boleh mengajar bahasa Arab ya dan bahasa lain di universiti. Ustaz boleh mengajar. Ya, memang qualified untuk mengajar. Kalau tidak, universiti tak boleh offer Ustaz. Ya, pasal Ustaz ada salah satu BA Ustaz tu dalam bidang linguistik. Ya, linguistik tu kita mengajar semua. Ya, English, Malay ataupun Arabic. 3 lah. Lain pada tu tak berapa pandai lah kan. Ya, jadi Ustaz boleh mengajar bahasa Melayu, Ustaz boleh mengajar bahasa Inggeris, Ustaz boleh mengajar bahasa Arab. Dah tentulah. Ya, cuma Ustaz punya fokus lebih pada Arabik lah. Ya, tapi untuk subjek lain boleh mengajar. Ya, jadi mungkin tuan-tuan tak tahu, Ustaz bagi tahu bukan nak riak tak ya. Tapi Ustaz pernah mengajar English ya untuk apa? Untuk Kolej Pengajian Tinggi Mara. Pelajar-pelajar Mara yang nak pergi ke UK, Ustaz mengajar English untuk mereka. Ya, jadi pasal apa? Sebab salah satu bidang Ustaz ialah linguistik. Jadi linguistik memang dia boleh pergi. Pasal kita memang dilatih bidang bahasa. Jadi ada sintek, ada panjang tuan-tuan. Ustaz malas nak bincang. Tadi tuan-tuan faham grammar, sudahlah. Cukuplah tu grammar. Jangan-jangan bagi tuan-tuan pening kepala. Sebab yang ni pun dah pening kan. Ya, cukuplah tu. Okey, ada apa soalan? Yang mana tak dapat? Haji Asy'ari, ada soalan? Silakan. Ya, kalau ada. Belum ada Ustaz. Belum ya. So far so good ya. So far so good, okey. Tuan-tuan? Okey, alhamdulillah. Okey, Ustaz. Ya, yang lain-lain silakan. Ada siapa nak tanya? Ya, kita tak berapa ramai hari ni ya, tapi tak ramai pun ada 20 orang juga ya. Kalau ada soalan siapa? Ya, Kak Abidah ada apa? Ya. Datin Jamaliah ada apa? Silakan. Ada apa? Haji Megat ada apa Haji? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam tuan. Silakan. Hafadat tu jamak taksir ya. Hafadatan ya? Hafadatan. Jamak taksir ya. Dia jamak taksir ya. Walaupun dia ada tak marbutah dekat belakang sebab dia bukan feminin. Dia jamak taksir. Bukan tak feminin ya. Tak marbutah. Memang nampak macam feminin tapi dia sebab kalau kita kata hafadatan tu macam singular feminin kan? Bukan. Ya. Singular feminin. Itu yang kadang-kadang itu kena hafal lah. Memang susah lah. Memang susah betul Ji. Kena ingat lah ya, Memang kena ingat lah ya. Banin ya, masalah banin ni kalau dia baninan kita nampak dia sebagai objek. Tapi banina tu pasal dia abnormal noun. Yang ini Ustaz mengakulah yang ni memang dia challenging lah sikit, dia payah lah sikit. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Dapat pahala mengaji. Ya, tak apa. Okey, apa Haji Megat yang lain ada apa? Silakan. Takut tertukar dengan bila kita mengeja tu hafadat tu dia rasa jamak ni mesti hafadat macam hafadat contoh kan. Tapi kalau hafadat dia jadi apa muannas pula ya. Dia jadi jadi muannas pula. Jadi tak kena. Tak kena. Okey ya. Terima kasih. Ya sama. Kita dah belajar ja'ala 2 kali. Ya, ayat pertama dia satu ayat 72 ni tapi kita boleh pecah-pecahkan dia. Kita boleh buat 3 segmentation kat sini ya, bukan 3, 4 segmentation. Yang pertama ya tuan-tuan boleh slash dia ya. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Itu satu ayat, complete sentence. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan ya. Tu apa ni ayat yang kedua, complete sentence. Wa razaqakum minat thayyibat 3. Ya. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun 4. Jadi dalam satu ayat 72, tuan-tuan boleh pecahkan kepada 4 ayat yang sempurna. Ada 4 complete sentences ya within one sentence.
Jadi itu apa kita panggil, ya. Itu dia punya hakikat dia. Jadi kita dah belajar yang pertama, Allah telah menjadikan bagi kamu, ya, pasangan-pasangan hidup daripada kalangan bangsa manusia itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dan Allah juga telah menjadikan bagi kamu daripada pasangan hidup kamu tu, suami dan isteri, ya, Allah keluarkan banina, lahirkan anak-anak, wa hafadatan, dan cucu-cucu. Ya, selesai. Sebab tu tuan-tuan boleh wakaf, ya. Tuan-tuan boleh wakaf. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Boleh wakaf. Tak payah ulang. Terus je sambung. Wa razaqakum minat thayyibat. Ini memang ada wakaf kan? Ada huruf jim. Ya, itu wakaf jaiz dipanggil. Wakaf yang harus. Tuan-tuan boleh wakaf kat situ. Tak perlu ulang. Itu tuan-tuan confident nak wakaf. Tapi wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Tuan-tuan sebahagian takut nak wakaf. Jangan bimbang. Boleh wakaf. Bila kita wakaf, kita bagi bunyi azwaja. Ya, tak boleh azwajan lah. Azwajan kalau nak sambung. Ya. Wa razaqakum, kita ambil apa ni, past tense yang ketiga dalam ayat ni, ya. Tadi ja'ala yang pertama, ja'ala yang kedua, yang ketiga wa razaqa. Razaqa past tense verb 3 huruf. Tadi ja'ala 3 huruf, ini razaqa 3 huruf juga. Apa makna razaqa? Rezeki lah. Dan Allah telah merezekikan bagi kamu. Ya, Allah telah memberikan rezeki kepada kamu minat thayyibat, daripada yang baik-baik, ya. Jadi benda-benda yang baik. Ya, benda-benda yang baik ni mana benda-benda yang halal. Ya, kita panggil halalan thayyibah. Ya, jadi kalau dia baik, dia mesti thayyib. Ya, lawful dipanggil sini. Ya, and he has granted you good, ya, and lawful provision. Allah telah bagi benda-benda yang baik, ya, dan juga lawful. Maknanya yang halal, yang patut syarak. Thayyibat, ya. Okey, wa razaqakum minat thayyibat. Thayyibat tu jadi apa? Apa ni, apa? Tuan-tuan, ya, Haji Megat, at-thayyibat tu apa tu? Apa fungsi dia? At-thayyibat. Thayyibat. Thayyibat dia apa ni, dari bawah tu kan, Thayyibati. Pasal dia jamak muannas, dia feminin plural. Tapi apa fungsi dia? Tak tahu Ustaz. Minat thayyibat, daripada baik-baik. Hal. Bukan. Apa halnya? Kalau hal dia cerita tentang verb. Minat thayyibat. Bukan maf'ul bih. Ya, dia objek tuan-tuan. Dia objek. Minat thayyibat. Asalnya dia adalah objek, ya. Sebenarnya warazaqakum at-thayyibat patutnya. Ya, tapi Allah guna min kat depan sebab nak bagi tahu, ya, kita tak dapat semua. Kita dapat sebahagian. Min tu makna sebahagian. Allah telah merezekikan bagi kamu sebahagian daripada yang baik-baik. Sebab ada benda yang kita tak dapat dalam dunia. Ada benda tak dapat. Ya, ada tak benda Haji Megat dalam hidup ni, ada tak Haji Megat tak dapat benda yang Haji Megat nak? Banyak. Okay. Sebab itulah Allah guna min untuk memberitahu kita bahawasanya walaupun at-thayyibat ni banyak, tapi yang Allah bagi pada kita hanya sebahagian saja. Ya, jadi asalnya at-thayyibat tu adalah apa? Adalah objek. Tapi di sini tak nampaklah dia objek pasal dia datang selepas min. Min tu preposition. Ya, kalau warazaqakum at-thayyibat, ya, nampak dia tu sebagai objek. Tapi bila datang min tak nampak dia, ya. Jadi secara tak langsung at-thayyibat tu dia macam, dia asalnya dia objek tapi tak jadi objek lah pasal objek tak boleh datang selepas preposition. Macam tadi kan, ya, lakum, mana boleh la tu preposition, kum tu jadi objek atau jadi noun, jadi apa? Jadi subjek, tak boleh. Pasal dia datang lepas preposition, tak boleh. Tapi ada wow depan. Wow tu sentence connector. Dia bukan preposition. Ya, min preposition, ya. Wa razaqakum, kita terjemahkan. Dan Allah telah merezekikan kamu. Allah telah bagi rezeki kepada kamu, ya. Jadi kum tu apa tu sebenarnya? Kum tu adalah objek. Allah telah rezeki kepada kamu. Ya, kepada tu tak ada kat situ. Pasal bahasa Melayu dia kena letak kepada. Allah telah merezekikan kamu. Senang. Ya, wa razaqakum maknanya Allah telah merezekikan kamu. Kamu tu jadi apa? Kamu tu jadi objek. Pasal apa tak kata wa razaqakuma? Tak boleh. Pasal dia adalah abnormal noun. Pasal dia pronoun tuan-tuan. Pronoun mana boleh baris fathah, tak boleh. Kak Maritun, okey.
Yang mana tak dapat? Ustaz terang balik. Haji Ustaz, Syari. Ya. warazaqakum tu kum tu objek ya Ustaz. Kom tu objek. Pasal kalau kita Okey. terjemah pun, kita terjemah, ya. Apa ni? Cuba tengok. Bahasa orang putih pun, ya, Allah has granted you. Allah has granted you. Ya. Ha. Kalau bahasa Melayunya, Allah telah merezekikan kamu. Ya. Ha. Maknanya Allah telah bagi kepada kamu. Allah bagi pada kita. Ya. Ha. Jadi dia jadi apa? Dia jadi apa kita panggil? Boleh jadi objek kat situ. Ya. Minat tauibat. Tauibat tu asalnya objek tapi tak boleh. Pasal dia datang preposition depan dia. So dia tak layak untuk jadi apa ni? Untuk jadi objek tak ada. Ya. Ha. Jadi ada tak objek? Ada. Sebab Razaqah tu adalah apa ni? Past tense yang berhajat kepada objek. Sebab past tense ni ada dua kan. Satu past tense memerlukan objek, satu past tense tak perlukan objek. Nanti tuan-tuan tanya pula ya. Ha, kalau in English kita panggil transitif dan intransitif. Panjanglah ceritanya tuan-tuan. Ustaz boleh cerita panjang. Ya. Ha. Sebab linguistik tu Ustaz punya bidang, salah satu bidang Ustaz lah ya. Kita dilatih dalam bidang tu. So kita ringkaskan saja ya. Bagi tahu bahawasanya verb ni ada dua. Satu verb yang memerlukan objek. Macam kita kata, saya makan. Makan apa? Makan nasi. Allah bagi rezeki. Rezeki apa? Ya, rezeki apa ni? Rezeki isteri, rezeki masa, rezeki ilmu. Itu semua rezeki. Ya. Tapi kalau tidur, saya tidur. Tak ada objek. Saya berjalan, tak ada objek. Ya. Kalau saya makan, ada objek. Saya tidur, ada objek. Tak ada. Ya. Mana tidur tu dia verb juga, tapi verb yang kita panggil intransitif, maknanya tidak memerlukan objek. Kalau razaqah mesti ada objek. Ya, Allah telah merezekikan apa? Ya. Allah telah merezekikan kamu ya, benda-benda baik. Patutnya benda-benda baik itulah jadi objek, tak boleh kat sini. Ya, ringkas cerita, thayyibat tu asalnya objek tapi tak jadi objek pasal dia datang selepas preposition. Bila sesuatu noun walaupun dia objek, dia datang selepas preposition, maka dia tidak layak lagi untuk menjadi apa ni objek. Ya, tuan-tuan salin lah. Ya, itu rule yang bagus tu. Ya, jadi noun, ya sebab objek tu mesti noun kan. Noun yang patutnya jadi objek, ya kalau dia datang selepas preposition, selepas 9 tu, min ila an ala fi kabili tu, kalau dia datang selepas preposition, maka dia terlucut ya dia punya kebolehan dia ataupun kelayakan dia untuk menjadi objek. Datang je min depan, ila, an, ala apa semua tu, ya dia tak boleh jadi objek lagi dah. Pasal objek tidak boleh didahului oleh preposition. Itu hukum ya, itu satu rule yang besar tu tuan-tuan. Maknanya kalau Ustaz tanya lepas ni, boleh tak dia jadi preposition, boleh tak dia jadi noun, boleh tak jadi objek? Tak boleh. Kerana depan dia ada preposition. Selesai. Jadi dia jadi apa Ustaz? Ya, kita ada penjelasan lah ya. Kalau di sini kita panggil dia sebagai apa kita panggil ya, sebagai apa kita panggil ya, dia bukan mansub ya, dia bukan kita panggil isim majrur saja. Kalau dalam bahasa Arab lah isim majrur saja. Isim majrur kerana datang lepas jar ya. Jadi kita hanya boleh panggil in English, kita panggil dia genitive noun. Ya, sebab dia datang selepas preposition. Genitive noun saja. Dia bukan objek. Kalau in Arabic, dia isim majrur kerana dia datang selepas salah satu daripada 9 ya, preposition, yakni huruf jar. Itulah, macam itulah nama dia. Haji Mugat. Okey. Ya, baik. Sebab tu ta tu baris bawah ya. Sebab tu ta tu baris bawah. Sebab ta alif ta dia tak boleh baris fathah. Dia hanya boleh alif ta dhammah atau alif ta fathah kasrah aja. Ya, maknanya kita boleh sebut at-thayyibatu ataupun at-thayyibati. At-thayyibata tak ada. Sebab dia feminine plural. Tuan-tuan kena ingat, feminine plural dia tak boleh fathah. Feminine plural dua cara je. At-thayyibatu feminine plural ataupun at-thayyibati ya. Dia dibaca dengan kasrah baris bawah. Ya, pasal apa dia baris bawah? Sebab ada preposition depan dia min. Tapi kalau dia jadi noun ya, noun dalam bentuk subjek at-thayyibatu. Kalau dia jadi dua at-thayyibatu. Kalau dia jadi apa ni hal keadaan ataupun adverb at-thayyibati. Jadi objek at-thayyibati. Itu je tuan-tuan, ada dua je. Thayyibatu, thayyibati. Itu saja. Tak boleh lain pada tu. Memang tak boleh tuan-tuan. Ya, sampai kiamat pun tak boleh tuan-tuan.
Kat syurga besok pun tak boleh juga tuan-tuan. Ya, pasal rule of game dia memang macam tu. Ya, kita memang kena ikut dia punya, ya, we have to go by the book lah. Dia memang rule of game dia macam tu. So, Arabic ni memang kita sangat-sangat kena jaga rule of game dia. Ya, macam kita main badminton lah, ya. Kalau apa kita panggil, kalau dia punya bulu tangkis tu, ya, dia jatuh atas apa ni garisan, kira masuk tak? Masuk. Tapi kalau dia keluar sikit, tak masuk. Tak boleh tuan-tuan. Memang rule of game macam tu. Kita kata alah sikit aja. Bukan masalah sikit, dia keluar gelanggang. Tak boleh. Ya, kita mesti ikut, ya, dia punya law dia. Ya, rule of game dia tuan-tuan. Okey, waroza. Wow, ya, dia sentence connector. Razaqah, dia adalah past tense verb. Kum, ya, jadi dia punya objek, boleh jadi objek. Minat thayyibat, min adalah preposition, particle preposition. Atau thayyibat adalah genitive noun. Genitive, kalau tuan-tuan ingat lagi, ya, kalau yang domah kita panggil apa? Yang domah, ya. Yang domah apa tuan-tuan? Kalau yang fathah kita panggil accusative. Ya, kalau yang domah kita panggil apa? Siapa ingat tuan-tuan? Ya. Siapa ada kat situ? Nominative. Nominative. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, kalau yang doma nominatif. Kalau yang fathah accusative. Sebab dia accuse, dia kena tuduh. Bila kena tuduh tu dia fathah. Genitive memang baris bawah. Ya, nominatif kalau dia subjek. Nominatif tu subjek lah. Subjek ataupun dua tu nominatif. 3 tu je. Kalau tuan-tuan yang belajar bahasa Arab dah, ya. Kalau yang domah tu kita panggil, ya, marfu' dia panggil. Kalau yang fathah mansub. Kalau yang baris bawah majrur, ya. Tapi dalam kelas ni kita tak fokus yang tu lah. Ya, tapi tuan-tuan mungkin dah belajar di tempat lain, tuan-tuan fahamkan saja, ya. Yang marfu' tu ialah nominatif. Yang mansub itu ialah accusative. Yang majrur tu adalah genitive. Pasal apa dia genitive? Sebab dia datang selepas preposition. Itu aja sebab dia. Baris dia boleh tak, ya? Baris dia boleh tak baris fathah? Tak boleh. Memang tak boleh pun. Memang dia baris kasrah. Kebetulan dia boleh baris kasrah sebab, ya, memang dia, ya, feminine plural. Feminine plural memang tak boleh fathah, ya. Jadi bila tak boleh fathah tu, ya, memang kita kata dia bukan objek lah. Memang bukan objek. Ya, pasal lagi pun dia datang selepas preposition min. Ya, okey, tu cerita dia. Ada soalan? Silakan. Ada apa nak tanya? Soal konsep. Nak tanya ni. Bolehkah kita katakan setiap pronoun selepas verb tu objek? Boleh tak kita katakan, ya? Setiap noun yang selepas verb itu objek. Memang dia mesti datang selepas verb. Tapi tak mesti immediately. Oh. Dia tak mesti. Lepas je verb tu ada noun dan kita kata dia adalah, tak boleh. Ya, sebab kalau contoh kan, macam ja'ala ni, ya. Kalau kita kata, kalau wallah ni tak ada, ya, katalah wallahu tu tak ada. Ja'alallah. Allahu. Macam mana kita kata dia objek? Tak boleh. Ya, pasal ja'alallahu. Allahu jadi 2. Dia noun, ya. Tapi adakah dia objek? Dia bukan objek, tak mesti. Tapi objek memang kena datang selepas daripada verb. Cuma kalau pronoun, Ustaz. Jika pronoun. Oh, kalau pronoun, ya. Kalau pronoun boleh jadilah, ya. Mungkin boleh jadilah kalau dia pronoun lah, ya. Sebab pronoun biasanya dia akan datang sebelah pada verb tu. Macam ni, razaqakum, ya. Patutnya razaqallahukum, tapi tak boleh. Ya, dia di sini kalau nak letak Allah juga wa razaqakumullahu. Jadi Allah tu sebagai 2 datang selepas kum. Kalau ada lah, ya. Kalau kelas fizikal Ustaz boleh tunjuk lah, ya. Tapi di sini Ustaz hanya sebut lah. Tuan-tuan boleh letak ke situ, ya. Kalaulah, ya, ada Allah di situ, ya. Ada perkataan Allah. Maka Allah itu kita letak selepas kum. Wa razaqakum Allahu minat thayyibat. Tapi pasal apa tak letak Allah? Sebab understood. Allah dah disebut di permulaan ayat. Macam itulah cerita dia, tuan-tuan. Okey, ya. Jadi, ya, sama. Jadi secara kesimpulan, kita boleh kata bahawasanya macam Haji Asy'ari kata, boleh tak, ya, kita katakan setiap pronoun tu, ya, ganti nama. Kum, ya, apa ni, kunna, hum, ya, huma dan sebagainya. Boleh tak kita kata dia tu jadi objek kalau dia datang immediately selepas daripada verb? Secara umumnya boleh. Ya, secara umumnya boleh, ya. Tapi kalau dia noun dalam bentuk umum, dia bukan pronoun, yang tu nanti dulu. Kita tengok baris dia. Kalau baris dia who, tak boleh lah. Allahu, tak boleh lah.
pasal dia subjek. Ya, kalau dia di awal kan. Tapi kalau datang selepas verb, dia jadi dua. Tapi kalau ya dia dalam bentuk fathah, ya Allah, mungkin boleh ya. Ya. Tapi kalau kum ke ya ataupun kuma ataupun hum atau huma, yang tu biasanya adalah objek, biasanya lah. Tapi tak mesti tuan-tuan ya. Secara umum kita kata boleh. Itu je lah. Okey, ada apa lagi tuan-tuan? Susah ke tuan-tuan malam ni? Ya, dia challenging Ustaz, ke? Ya. Ustaz, Rozako tu boleh tak kita kata subjek dia hidden sebab maksud dia he has granted Memang, Rozako. memang. Ya, memang razaqah tu he tu. He tu siapa? Allah. Allah. Jadi subjek dia hidden dalam tu. Bukan Boleh tak? subjek. Bukan subjek. Dua. Oh, bukan, dua. Hmm. Dua lah. Oh, Ya. dua. Sebab razaqakum, Allah ada Allah kat situ. Tapi tak letaklah pasal understood. Tapi kalau kita nak letak di awal, wallahu razaqakum. Kalau kita kata wallahu, jadi dia ada subjek. Subjek pun hidden kat situ. Pasal dah understood daripada ayat atas. Sebab permulaan ayat kan wallahu. Maknanya wallahu ja'ala lakum. Ayat 2. Wallahu ja'ala lakum juga. Ayat 3. Wallahu razaqakum. Ya, semua ada Allah di depan. Kalau Allah di depan, semua tu subjek. Tapi kalau kita nak letak kat belakang, boleh? Boleh. Wa razaqakumullah. Wa razaqakum Allahu minat thayyibat. Itu yang Ustaz sebut tadi. Bila Allah tu datang, ya, selepas razaqah, dia jadi dua. Kalau Allah tu datang sebelum razaqah, dia jadi subjek. Dia dua cara je. Permulaan ayat subjek, selepas tu dia jadi dua. Ya, dua-dua adalah nominatif, barisnya dhammah. Ya, itu cerita dia Kak Normah. Okey, Kak Normah ada lain? Jadi Ustaz, macam kalau Allahu yang pertama tu dia noun sentence lah. Yang bawah tu dia verb sentence kat Ustaz. Wa razaqakum. Ya, Macam kita pakai tu. nominal sentence dan verbal. Verbal sentence. Okey, terima Kalau kasih atas Ustaz. nominal, ya sama. Ya, apa ni? Tapi fahamlah bila kata noun sentence tu, ya. Cuma nak sebut cantik nominal lah, bukan noun sentence kan. Ya, tapi tak salah orang faham. Ustaz faham. Ya. Jadi bila Kak Normah kata verbal sentence, verb sentence, ya. Verbal sentence, itu yang lebih tepat. Ya, itu memang istilah yang digunakan dalam linguistik. Nominal, ya, ataupun verbal. Verbal bermula dengan verb. Kalau nominal bermula dengan noun. Itu je lah. Ya, dapatlah tu. Okey tuan-tuan, kalau tak ada, Ustaz, ya silakan. dalam wallahi, sumpah, wallahu, sentence connector. Okey. Dalam asyhadu an la ilaha illallah, apa fungsi dia kat situ? Dia noun yang datang selepas exception. Exception, illallah. Exception dalam bahasa Arab kita panggil istisna. Jadi Allah di situ tu dia jadi mustasna nama dia. Kalau in Arabic lah, mustasna. Maknanya exceptional noun dia panggil. Ya, ataupun noun of exception. Tu lah nama dia. Okay. Ya. Lagi satu, saya pernah dengar compound noun ke compound apa? Apa makna dia tu? Saya tak dapat nak cari makna dia. Compound noun tu maknanya gabungan dua nama. Dua nama. Contoh. Dua noun kita campurkan. Kita dekat-dekatkan dia. Oh, mudah. Contoh dia Rasulullah. Rasul dengan Allah kita cantumkan. Rasulullah. Rasul tu noun yang pertama, Allahi noun yang kedua. Cuma baris yang noun yang kedua mesti bawah. Rasulullahi. Rasulu dhammah. Allahi kasrah. Ya. Jadi Rasulullah is a compound noun. Dia combine lah dua nama. Oh, dia Rasul is a noun. Allahi is a noun. So dipanggil apa? Compound noun. Compound noun. Okay. Ya. Terima kasih. Ya, sama. Ada lain tuan-tuan dan puan-puan, ada apa? Ustaz bantu jawab. Silakan. Ustaz, nikmatullah itulah compound noun kan? Betul, nikmatullah. Semualah Rasulullah, Kitabullah, ya. Rumah Allah, Baitullah. Semua tu. Ya, kalau kitab Allah, Al-Quran, Kitabullah. Kalau Kaabah, Baitullah. Kalau Nabi Muhammad, Rasulullah. Ya, kalau Jibril, Malakullah, ya, malaikat Allah. Kalau Arash, Arshullah. Mana semua yang digabungkan tu, semua tu adalah compound noun.
dan baris bagi noun yang kedua mesti kasrah. Mesti Allahi. Ya, sebab dia second noun tu mesti di baris bawah. Dia memang mesti kasrah. Itu memang dia punya rule of game dia. Tak boleh berubah. Unless kalau second noun tu tak boleh dikasrahkan. Macam nama orang kita katakan, ya. Kita kata apa kita panggil, ya, Kitabul Huda contoh. Kitab first noun, ya. Al-Huda second noun. Huda memang tak boleh baca hudi. Memang dia sentiasa huda. Ya, ataupun kita kata, ya, Ummu Musa, ibu kepada Musa dalam surah Asy-Syu'ara, dalam surah Al-Qasas. Ketika mak Nabi Musa, ya, mak Nabi Musa hanyutkan dia. Jadi dipanggil Ummu Musa. Ya, Ummu Musa siapa dia? Mak pada Nabi Musa. Pasal apa tak boleh baca Ummu Musi? Tak boleh. Musa tu memang dia ada alif maksurah kat ujung, tak boleh dikasrahkan. Musa, Isa, Huda, ya, Najwa, semua tak boleh. Jadi maknanya tak boleh itu bukan sebab dia bukan compound noun, dia compound noun. Tapi sebab memang dia alif maksurah. Alif maksurah kena baca A. Najwa, ya, Huda, Musa, Isa dan seterusnya. Tapi kalau dia dalam bentuk normal noun, ya, kita boleh baris bawah. Kitabullahi, Rasulullahi, Malakullahi, Arshullahi, semua hi. Ya, semua hi, Rasulullahi. Jadi tuan-tuan ingat benda yang dikait dengan Allah, ya, Allah tu dibaris bawahkan. Pasal Allah tu jadi second noun. Dan kombinasi antara first noun second noun kita panggil compound noun. Ya, compound noun. Ya, dan bahasa Arab kita panggil kita panggil istilah dia, ya. Dia panggil tarkib, dipanggil tarkib, ya. Tarkib idafi dipanggil. Idafi tu ada mudhaf ilaih lah. Nanti Haji Megat tanya, itulah jawapan dia. Okey, ya, compound noun, gabungan dua nama. Senang bahasa Melayu dia. Ya, gabungan dua nama. Compound noun idhafah Ustaz bahasa Arab. Betul. Ada lain silakan. Ada apa? Ustaz, wa bi ni'matillahi itu compound noun Ustaz. Wa bi ni'matillahi, ya. Nikmat tu adalah first noun, Allahi second noun. Betul? Kita belum sentuh lagi tapi tuan-tuan nak tanya, okeylah, ya. Tu jawapan dia. Ya, sama. Okey, kita baca. Afabil batil. Puan Seri ada nak tanya ke? Tak ada. Afabil batil. Apakah maka bil batil? Apakah maka dengan perkara batil itu yu'minun mereka beriman? Perkara batil tu apa? Sembah berhala, ya. Tenung nasib, ya. Kemudian sembelih korban kerana berhala. Tu semua dipanggil benda-benda batil. Kesalahan, ya, dalam akidah kepercayaan. Tu semua benda batil. Dia percaya bahawasanya tangkal azimat tu ada kuasa. Batil tu. Ya. Percaya bahawasanya pokok tu kalau kita duduk bawah dia ada penunggu apa semua. Batil. Ya, percaya bahawasanya kita panggil, ya, manusia ni apa kita panggil, ya, bila dia mati saja, tak ada lagi kehidupan selepas mati. Batil. Tu macam benda-benda yang salah tu lah, benda sesat, ya, falsehood dia panggil, benda-benda yang fake ataupun false, ya. Afabil batil. Apakah maka, ya, dengan perkara-perkara batil itu yu'minun mereka beriman? Takkanlah mereka beriman dengan perkara batil. Ya, perkara batil tak boleh kita beriman. Perkara batil ni kita kena tolak. Ya. Wa binikmatillah, dan binikmatillah dengan nikmat Allah. Nikmatillah, ya. Wa binikmatillah, dan dengan nikmat Allah. Pasal apa baca nikmati? Tadi Ustaz kata first noun tak boleh kasrah. Memanglah asal-asal dia. Tapi sekarang first noun tu datang selepas preposition be. Wa bi. Bi itu kan preposition. Huruf jar, ya. Wa binikmati, dan dengan nikmat Allahi. Pasal apa Allahi? Dia second noun. Adakah nikmatillah tu compound noun? Ya, kita dah jawab dah tadi. Haji Asy'ari dah tanya. Wa binikmatillahi. Boleh tak wa binikmatillahu? Tak boleh. Sebab Allah tu adalah second noun. Second noun, ya, wajib baris bawah. Melainkan kalau dia adalah abnormal noun. Allah ni normal. Boleh baca tiga cara. Allahu, Allaha, Allahi. Ya, boleh baca. Jadi bila boleh baca dia normal. Bila normal boleh tak kasrah? Boleh. Pasal apa kita tak tanwinkan dia? Tanwin kasrah mana boleh, sebab dia ada alif lam. Bila ada alif lam tak boleh tanwin. Bila tak ada alif lam kena tanwin. Melainkan dia abnormal noun. Abnormal noun memang tak boleh buat apa. Ya, sebab dia tak makan saman. Tu senang cerita. Ya, dia tak ikut rule of game.
Hum yakfurun. Mereka kufur. Ya. Apakah mereka beriman dengan benda batil dan mereka kufur dengan perkara-perkara yang bersifat nikmat Allah. Ya, kufur di sini makna kufur apa? Ya. Kita panggil ungrateful for Allah favor. Ya, ungrateful. Mana kita tak syukur. Ya, orang tak bersyukur tu dipanggil kafir juga, tapi kafir nikmat. Itu kita panggil kufur nikmat tu. Kita orang Melayu panggil kufur nikmat kan? Ya. Orang yang kufur nikmat kita panggil kafir nikmat. Mungkin tuan-tuan first time dengar. Tapi memang betul. Sebab kufur tu noun dia. Ya, dia punya verbal noun. Kalau kafir, kafir itu dia punya orangnya. Ya, orang kafir. Kekufuran mereka, kufru. Ya, kufur tu kufur, kekufuran. Tapi kalau kafir, orangnya, orang kafir itu. Orang kafir itu, ya, ataupun kita kata Abu Jahal adalah seorang kafir. Kekufuran Abu Jahal, ya, sangat melampau, kita kata kekufuran dia. Ya, dia ingat dia betul. Dia kata Nabi Muhammad tu salah. Ya, mana kekufuran dia tu memang, ya, memang batil yang dia percaya tu memang tinggi sangat, ya. Sampai dia menafikan, ya, apa kita panggil, ya, agama Nabi Muhammad tu dia nafikan. Dalam perang Badar pun dia angkat tangan doa pada Allah. Ya, doa pada Tuhan. Bila doa dia angkat tangan juga, dia pandang ke langit juga. Ya. Tapi dia gentleman. Dia kata kalaulah Muhammad tu betul, ya, maknanya tunjukkan betul-betul Muhammad tu betul. Memang Allah tunjukkan, kalah dia mati Abu Jahal. Ya, bukan Abu Jahal je mati, kawan-kawan dia habis mati semua. Ya, Umayyah bin Khalaf, ya, Al-Walid bin Al-Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, tu semua jiran-jiran Nabi duduk, ya, masuk sirah tuan-tuan. Jadi dia tak boleh lari tuan-tuan. Belajar bahasa Arab pun masuk sirah, belajar tafsir masuk sirah, belajar hadis masuk sirah, belajar fiqh memang macam tu. Sirah tu dia punya, ya, memang dia punya apa kita panggil? Memang dia punya basic dia. Sirah tu yang cerita tentang Quran. Sirah tu cerita tentang hadis. Ya, sebab tu, ya, sirah tu kita belajar betul-betul, ya. Banyak tempat ustaz. Kalau tuan-tuan yang ikut kelas ustaz memang, ya, dekat Moses pun ada sirah. Ya, dekat PMP pun sirah. Dekat tempat-tempat lain samalah. Ya, tanya Puan Sri Insun, ya. Dia pun hadir dah khatam dah sirah di Bukit Damansara, Masjid Bukit Damansara. Sekarang di Masjid Taman Tun. Sama. Sebab apa? Sebab sirah tu dia punya base tuan-tuan. Dia punya base dia. Kalau tuan-tuan tak tahu cerita sirah, macam mana tuan-tuan nak faham tafsir Quran, hadis dan sebagainya? Tak boleh, tuan-tuan. Pasal apa orang salah faham banyak tentang ayat Quran, hadis? Pasal dia tak tahu cerita, tuan-tuan. Dia tak tahu dia punya historical background dia. Dia tak tahu dia punya cerita asal. Dia tak tahu. Kalau tak tahu nanti kita salah faham. Pasal ayat Quran yang turun tu dalam konteks Nabi hidup sama ada di Mekah atau Madinah. Jadi macam mana tuan-tuan nak faham? Tak boleh, tuan-tuan. Ya. Sebab tu tuan-tuan, orang yang minat belajar bahasa Arab tak boleh belajar bahasa Arab saja. Kena datang kelas sirah. Kena datang kelas tadabbur Quran, kelas hadis sebagainya. Memang macam tu. Sebab itulah anak-anak kita, cucu kita yang belajar di sekolah, dia kena ambil, ya. Dia kena ambil subjek-subjek tu. Mana boleh dia ambil tafsir je. Hadis tak boleh, tuan-tuan. Kena belajar semua. Tak ada pilihan, tuan-tuan. Ya. Macam itulah. Dia complement each other. Okey, ya. Jadi ayat yang terakhir di sini, hujung ayat. Afabil adakah? Ya, adakah, ya. Dia termasuk partikel juga, tapi partikel dalam bentuk soalan. Ya, jadi particle of question kita panggil, ya. Adakah? Fa maka bil batili. Pasal apa baca batili? Pasal ada preposition bi, yu'minun, mereka sentiasa beriman, ya. Mereka sentiasa beriman kepada perkara-perkara yang salah. Ya, kepada batil, falsehood, wa bi nikmatillah, dan terhadap, ya, Allah's favor, terhadap nikmat Allah. Favor tu Allah nikmat lah. Ya, salah satu makna nikmat tu adalah favor, ya, kita terjemahkan. Dan, ya, sedangkan. Jadi wow di situ makna sedangkan yang lebih tepat. Apakah maka, ya, dengan kebatilan mereka beriman, sedangkan dengan nikmat Allah mereka kufur. Kufur makna apa? Ungrateful. Mereka tidak bersyukur. Jadi kita tak boleh terjemahkan kufur kat situ secara kufur maksudnya keluar dari Islam tu, tak, ya, bukan mesti. Kufur di sini maknanya tidak mensyukuri nikmat. Sebab lawan kufur adalah syukur. Ya, syukrulillah. Ya, lawannya kufrullah, ya. Dia opposite, ya. Opposite to each other. Okey, tuan-tuan, ada apa Ustaz boleh tolong? Silakan. Ada apa? Ya. Silakan. Kak Zainab, ada apa?
Ustaz, Ya. dalam ayat ni tak ada follower ya Ustaz. Follower tak nampak lagi. Belum nampak lagi. Pasal follower tu biasanya sifat. Macam kita kata rumah besar kan. Besar tu follower lah. Ya, tapi secara umum wow tu menyebabkan adanya follower lah, ya, baris. Ya, contoh kita kata kat mana? Ya, wallahu kan. Ya, Allahu ja'ala lakum. Sebab Allah tu disebut sekali saja. Perasan tak? Sebut Allah sekali je. Jadi ayat-ayat yang lain tu ada tak sebutan Allah? Ada sebenarnya. Memang ada, ya. Allah telah menjadikan bagi kamu, ya. Kemudian ayat yang kedua, yang kuning ni, dan Allah telah menjadikan bagi kamu. Jadi kalau kita nak kata ada tak follower kat situ, ya, sebenarnya dia tak ada follower, tapi wow tu menyebabkan ayat tu bertali-tali. Dan Allah telah menjadikan bagi kamu, dan Allah telah jadikan bagi kamu, dan Allah telah merezekikan bagi kamu. Ya, 3 ayat tu dia berturut-turut. Tapi untuk yang terakhir afabil batil, dia tak ada wow kat situ. Ya, sebab dia bukan sambung cerita 3. Dia cerita yang dalam satu bab, ya. Tetapi tak ada sambungan wow tu, tak ada. Jadi yang the first 3 tu ada, ya. Wallahu ja'ala lakum. Yang kedua wallahu, ya, tapi tak ada Allah dah sebab tak perlu, sebab ada wow. Nombor 3 pun sama. Wallahu razaqakum, betulnya. Jadi maknanya dia ada apa? Dia ada subjek untuk 3 ayat pertama. Ayat yang terakhir itu afabil batil, tu tak ada cerita Allah sebagai subjek, tak ada. Ya, memang tak ada. Itulah dia cerita dia, tuan-tuan. Boleh, apa yang Ustaz boleh bantu lagi? Silakan. Ustaz, kita nak cari dia punya root wordnya. Root word yang mana? Dia punya root word kafarah. Ya, tengah-tengah tu. 3 word. 3 perkataan. 3 kafarah ya. 3 huruf. 3 huruf dia. Binikmati, dia punya root word dia na'imah ke? Nun ain mim. Na'imah ya. Ya. Bukan? Ya, betul. Na'imah. Thayyibah, Qoba. Toba, to alif ba, betul. Qoba ya. Nak cari hafadata, apa dia? Hafid je Ustaz. Tapi dia bukan semua noun tu ada dia punya verb dia. Ada yang tak ada verb. Okey. Macam hafadata ni tak ada dia verb bukan dia. daripada hafada, bukan. Dia memang Bukan. ya, sebab tu noun ni dia ada noun yang dia ada noun yang memang dia tak ada root word dia, tak ada root word. Tak ada root word ya. Tak ada root word. Bukan semua ada root word. Banyak yang ada root word tapi bukan semua. Okey Ustaz ya. Okey, lain-lain silakan. Ada apa? Ada apa lagi? Ya. Ya. Kak Mazidah, apa soalan? Tak ada. Tak ada, ya. Boleh faham so far ataupun macam berat sikit malam ni? Sebab tuan-tuan nampak senyap. Ya, ada apa? Haji Megat, tolong buat soalan yang boleh ya. Tak apa ni. Alhamdulillah Ustaz, jelas. Terima kasih. Ya, sama. Alhamdulillah, ya. Okey. Tadi yang apa ni, nominatif, accusatif, satu yang bawah lagi tu apa? Genitif. Ya, tuan-tuan boleh tengok balik di awal tu. Ya, kalau buku kita tu maknanya di awal. Cuba tengok buku surat berapa tu ada cerita tentang 3 benda tu. Ya. Tuan-tuan boleh tengok balik dalam buku kita di unlocking tu. Ya, dia di awal tu, ya. Kalau tuan-tuan tengok buku surat berapa tu, ya. Sekejap, ambil kejap. Genitif apa tu, ada tak letak? Ya. Tak ingat, ya. Sama ada letak tak dekat awal-awal tu, ya. Baris-baris tu ada, ya. Konsep dia tu, ya. Tak nampak pula. Tak nampak, ya. Tapi kita dah sentuh benda tu di dalam buku grammar kita, ya. Buku grammar kita yang buku daripada India. Ya, apa nama dia tu? Buku grammar tu. Essential of Arabic Grammar. Essential. Ya, Essential Arabic Grammar tu ada, ya. Kalau Haji Megat ada boleh tengoklah buku tu. Essential Arabic Grammar. Ya. Okey tuan-tuan, kalau yang ada apa-apa tentang ayat ni, kalau ada Ustaz layan lagi, kalau tidak kita kena move on lah. Silakan, ada apa? Ada, tak ada? Tak ada, ya. Boleh kita berpindah ke muka surat lain? Boleh, ya. Okey, kafarah pula. Kafarah, ya.
Tadi apa ni Puan Sri Insun sebut tadi yakfurun, perkataan terakhir yakfurun, ya di awal menunjukkan dia adalah present tense, waw nun di belakang menunjukkan dia adalah plural, kafaro di tengah menunjukkan root word dia. Sekali lagi yakfurun, yakfurun yang Ustaz highlightkan warna biru ni, yakfurun. Ya di depan menunjukkan present tense, waw nun di belakang menunjukkan plural, kafaro di tengah menunjukkan root word dia. Jadi kalau kita nak cari dalam kamus jadid, kita kena cari kafaro. Jangan cari ia depan, tak jumpa. Kafaro. Boleh Okey. Sekarang kita dah jumpa dia punya root word. Kafaro. Kafaro. Kafaro apa? Past tense verb. Dan berapa jumlah huruf? 3. Jadi maknanya yakfurun tadi, itu tambahan. Tambah ya di depan untuk menunjuk pada present tense. Kafaro yakfuru. Okey Apa ayat dia? Berapa kali disebut? 289 kali. Banyak juga. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aital ladzi kafar bi ayatina wa qala la utayanna malan wa waladan. Ni cerita tentang apa kita panggil manusia yang mereka tak mau bayar, apa kita panggil? Tak mau bayar ni. Ini cerita siapa ni? Ni cerita surah Maryam kita dah baca. Cerita seorang VIP Mekah. Al-Ash bin Wa'il. Al-As bin Wa'il, terima kasih, betul. Al-As bin Wa'il adalah bapa kepada Amru bin Al-As. Amru bin Al-As adalah orang kafir asalnya, masuk Islam. Zaman Umar dia jadi gubernur Mesir yang pertama. Kalau kita pergi Mesir, kita akan ziarah masjid besar di Mesir. Masjid yang pertama di North Africa adalah Masjid Amru bin Al-As. Bapa pada Amru bin Al-As tu, Al-As bin Wa'il, dia tak beriman. Dia datang jumpa Nabi. Dia bawa apa kita panggil, bawa tulang-tulang kambing yang dah tulang unta yang dah reput ni. Dia kata, Muhammad, ada ke munasabah Tuhan kamu akan menghidupkan balik apa ni manusia sedangkan kambing, unta dan sebagainya yang telah reput tak pernah pun kita tengok ada yang hidup balik. Memanglah dihidupkan balik itu bukan di dunia. Dihidupkan balik itu di alam lain. Sebab tu dia tak nampak benda tu. Memang tak nampak sebab benda tu gaib. Kita kena percaya je, tuan-tuan. Okey, Al-As bin Wa'il juga ni dalam ayat 77 ni, beliau telah menempah sebilah pedang daripada Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat tu sahabat Nabi, antara yang awal masuk Islam. Tukang besi dia. Khabbab bin Al-Arat, tukang besi. Bila dah siap, Khabbab panggil si Al-As bin Wa'il tadi. Dia datang dan dia tak nak bayar. Dia main-mainkan Khabbab. Dia kata, aku tak nak bayar. Mana boleh, dah siap. Kau dah upah aku. Kau dah suruh aku. Kau tak bayar upah. Mana boleh. Jadi dia kata, apa kita kena bayar juga. Dia kata, aku tak nak bayar. Bukankah kau percaya bahawasanya manusia akan dihidupkan balik? Agama kau lah, agama Muhammad kata, kita akan dihidupkan balik di mahsyar besok. Di dunia lain. Dia kata, ya. Kalau macam tu, kalau macam tu nanti, aku akan bayar engkau ketika kita dibangkitkan di akhirat besok. Dia main-main je. Sebab tu ayat ni ketika turun, Khabbab bin Al-Arat kata ayat ni turun disebabkan peristiwa aku dengan Al-As bin Wa'il. Itu dalam tafsir Quran sebut macam tu. Afara'aita, apakah maka ra'aita, engkau melihat ataupun engkau telah mengetahui allazi, orang yang kafaro, telah kufur. Siapakah allazi kafar? Nama dia adalah Al-As bin Wa'il. Bi ayatina, yang kufur, yang engkar dengan ayat-ayat kami. Ayat kami itu ayat apa? Ayat Quran. Ayat Quran yang mana? Yang kata bahawasanya ada kehidupan selepas mati. Ayat Quran tu macam-macam kan? Cerita selepas mati, cerita hari kiamat, cerita mahsyar, cerita titian sirat, cerita syurga negara, syurga neraka. Itu semua cerita-cerita yang disebut sebagai Quranic verses. Waqala, dan dia berkata, la, pasti, utayanna, pasti aku akan diberi malan, harta, wa waladan, dan anak. Aku akan dapat nanti di akhirat. Jadi bila aku dapat harta tu, aku bayarlah engkau punya upah pedang tu di akhirat besok. Jadi bukan dia percaya, dia main-main aja. Pasal mereka percaya kepada apa? Ayat tadilah. Mereka percaya pada perkara batil dan mereka kufur kepada nikmat Allah. Mereka tak percaya. Tapi mereka main-main saja. Sebab nak jadikan escapism untuk tak nak bayar hutang. Itulah cerita dia, tuan-tuan. Okey,
Perkataan mana yang Ustaz boleh bantu? Silakan. Soalan. Ayat mana Ustaz bantu? Kak Zainab. Ya Ustaz, la utayanna. Ya. La di Jadi awal apa? pasti. La di awal tu adalah apa kita panggil ya? Partikel apa kita panggil? Kepastian ya. Kita pasti, kita confirm. Ya. Emphasis Ustaz, emphasis. Dia bukan emphasis lah ya. Bolehlah kata ya, dia pastilah ya. Dia pasti, kepastian. Lam dalam bahasa Arab kita Lam panggil takkid ke Ustaz? lam taukid. Bolehlah kata emphasis, bolehlah. Ya, lam at-takkid pasti, utayanna. Nun di belakang pun nun taukid nama dia. Nun taukid, bukti dia ada syaddah atas dia. La utayanna. Ya, dia kena gunah dan ada makna taukid kat situ. Ya, taukid. Ya, lam taukid di awal, nun taukid di akhir. La utayanna, dua kali taukid. Ya, ada dua emphasis kat situ. The first emphasis is by the apa kita panggil by lam tu, ya, huruf lam tu. Ya, satu lagi ialah dengan nun taukid di belakang. Pasti, dia kata pasti tu, ya. Sedangkan ya, dia pasti ke dia ada perjanjian dengan Allah ke? Tak ada. Ya, tapi dia konon-konon dia pasti. Dia kata confirm nanti kalau aku dibangkitkan di akhirat besok, aku akan bayar hutang kau. Ya, sedangkan dia tak percaya pun. Ya, I will surely be given. Nampak ya terjemahan dia. I will surely. Maknanya pasti, ya. Jadi ada assurance seolah-olah. Ya, lam assurance lah, ya. Particle of assurance kita panggil. Nun taukid kat belakang sama juga, ya. Taukid lah, kita panggil taukid. Okey, ya, ataupun kepastian, assurance, ya. Kalau Ustaz boleh terjemah lah, ya. Okey, apa lagi? Ya, malan jadi apa? Ya. La utayanna malan wa waladan. Ya, aku akan diberikan, ya. Aku akan diberikan apa? Malan, harta, dan waladan, anak, ya. Okey, ada soalan, silakan. Ada apa? Ustaz boleh bantu, ya. Mula-mula itu adalah ya, apa ni, tanda adakah persoalan, ya. Dia panggil particle of question lah. Ya, fa maka ra'aita, ya, ra'aita, engkau telah melihat. Ra'aita tu dia past tense lah. Ya, ta kat belakang tu dia punya pronoun. Adakah engkau telah melihat? Have you seen? Ya, daripada perkataan ro'a. Root word dia Puan Sri, ro'a. Ro, hamzah, alif. Ya, kat situ tak nampak alif sebab diganti dengan ya. Asalnya ro'a. Ya, ro'a, ro, hamzah, ya, alif, ro'a, panjang. Jadi 3 huruf juga. Ya, kalau tambah dengan anta kat belakang, ro'aita. Dia tak panggil ro'ata. Kalau ro'ata tak sedap. Ro'aita baru sedap. Ya, afa ro'aita. Afa ro'aita man ittakhadha ilahawahu. Ya, ilahahu hawahu. Apakah engkau telah melihat kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahan? Afara'aita manita afara'aita manita afara'aita manita khaza ilahahu hawahu. Apakah engkau telah melihat kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan? Ya, apa hawa nafsu dia kata, dia follow. Di sini apakah engkau telah melihat ataupun apakah engkau telah tahu, ya, bahawa tentang orang yang telah kufur. Ya, siapa orang kufur tu? Al-As bin Wa'il. Ya, dia kufur dengan apa? Dengan ayat-ayat kami, mana dengan Al-Quran, Quranic verses. Ya, apa yang dia ingkar, apa yang dia kufur, dia tak percaya hari akhirat, dia tak percaya ada hidup selepas mati. Ya, dan dia berkata pula waqala, dan telah dia berkata la utayanna, pasti aku akan diberikan. Pasti, 2 kali pastinya. Lam di awal dengan nun taukid di belakang. Pasti, ya. Aku akan diberikan malan, harta dan anak. Ya, aku akan diberikan harta dan anak. Ya, jadi I will surely be given, ya, harta, malan wa waladan. Waladan ialah harta, malan anak. Terbalik. Malan adalah harta, waladan adalah anak. Ya, dia confirm, ya, pasal di dunia dia ada banyak harta, ya, dan juga dia ada banyak anak, ya. Di akhirat pun dia kata kalau aku hidup besok, ya, aku akan dapat juga anak dan harta. Ya, macam kisah Ashabul Kahfi, ya, 2 adik-beradik yang kita panggil, yang seorang tu diberikan kebun dia makmur, ya.
ada dua kebun, ya, kemudian diapit oleh kebun-kebun lain, ada anak sungai yang mengalir di tengah, tapi dia tak beriman, dia kufur. Ya, jadi adik dia pun bagi tahu. Dia kata, abang tak percaya ke? Ini Tuhan yang menghidupkan kita ni, menjadikan kita, ya. Ha, ada hari kiamat. Dia kata, mana ada hari kiamat? Tak ada, ya. Kalau ada pun hari kiamat tu, ya, nanti kalau aku dihidupkan balik, aku akan diberikan lagi banyak harta, lagi banyak apa ni kebun, lagi banyak anak dan sebagainya, ya. Dia confident aja. Ya, sebab tu, ya, dia apa kita panggil, dia punya kepercayaan tu kita panggil batil, benda yang batil. Akidah dia akidah batilah. Kepercayaan dia kepercayaan yang batil, salah. Dia salah faham, ya, dia misunderstood. Dia punya misunderstanding tu, misunderstanding itulah benda batil tadi. Dia percaya bahawasanya manusia bila mati habis. Tak ada lagi alam kubur, tak ada lagi mahsyar, tak ada lagi kira bicara, tak ada. Hidup di dunia. Sebab tu dia enjoy habis kat dunia ni. Pasal dia tahu dah, ya, kita takkan hidup balik selepas dikubur besok. Dia percaya macam tu. Dan itulah benda batil tadi. Itu yang mereka kufur tadi, seperti mana ayat sebelum ni kan. Ayat yang kita sebut tadi, ya, ayat 72 surah An-Nahl, ya. An-Nahl. 16 ni surah An-Nahl. Ya, kalau 19 surah Maryam. Okey, ada apa Ustaz boleh tolong? Silakan. Ada apa? Tuan-tuan. Ya. Ustaz, Utayana tu dia punya root word dia apa Ustaz? Perkataan dia ialah, ya, perkataan dia ialah ata. Ata, ya. Tuan-tuan boleh tengok dalam kamus, cuba tengok. Ya, ata. A tu panjang, ya, 2 harakat, ta. Ta alif, ya, alif maksurah. Tu tengok. Dah jumpa Ustaz, muka surat 4. Dah jumpa dah? Dah, Jumpa tak, page Kak Zainab? 4. Ya. Muka surat 4. Muka surat Kanan 4. 6 dari atas. 6 daripada atas, ya. Jadi tuan-tuan tengok ata, dia punya apa ni, dia punya apa? Present tense dia apa? Yakti. Yakti, ya. Ata yakti. Ya, ata, ya. Apa maknanya? Bawa datang. Ya. Bawa datang. Maknanya mendatangkan, ya, bawa datang. Maknanya dia datang dengan membawa. Ya, dia datang dengan membawa, ya. Surah apa tadi kita? Surah 19, ya, surah Maryam. Tengok je, ya. Okey, ada soalan lain silakan Ustaz jawab kalau ada. Malan dengan wawaladan tu objek yang Ustaz. Secara umum kita boleh terima dia sebagai objek lah, ya. Ayat 77, ya, saya Ustaz cek, ya. 75, 76, 77. Ya, ya, confirm, ya. Dia adalah apa ni, apa? Maf'ulun bihi. Malan, ya, adalah objek yang pertama, ya, wa waladan. Okey, ya. Jadi waladan tu jadi apa? Okey, sekarang Ustaz jawab soalan dia. Waladan adalah follower. Waladan follower. Malan adalah apa ni, objek, ya. Sebab tu dia tanwin fathah. Kemudian ada huruf waw, ya, waw tu sentence connector. Waladan pun baris dia sama juga, ya, tanwin fathah. Sebab apa waladan tanwin fathah? Bukan sebab dia objek, bukan, sebab dia adalah follower. Follower kepada siapa? Follower kepada malan tu. Okey, Kak Zainab dah jumpa dah follower. Ya, Kak Zainab tanya tadi kan. Sekarang dah jumpa dah. Okey. Okey, ya. Jadi dua-dua itu nampak macam objek, sebenarnya hanya malan. Yang pertama tu saja objek. Yang waladan, ya, dia follower saja, ya. Follower. Maknanya dia apa tu, ya? Dia jadi follower kerana ada waw yang memisahkan antara malan dengan waladan. Ya, Haji Megat, okey. Malan maf'ulun bihi, Haji Megat. Waladan tu dia ataf saja. Ataf kepada malan kerana ada waw tu. Ya, boleh? Ya. Okey. Terima kasih. Kalau bahasa orang putih dia, malan tu objek, ya, waw tu adalah sentence connector, waladan tu, ya, nampak macam dia objek, memang nampak dia objek. Dia bukan objek. Ya, dia hanya follower
yang mengikut baris kepada malan tu. Dia follow malan tu. Oleh kerana malan tu tanwin fathah, waladan pun tanwin fathah. Sebab dia adalah follower. Ya, dia hanya mengikut saja baris noun yang pertama tu. Ya, noun objek tadi. Itu je lah cerita dia. Okey, ya, ada lain silakan. Apa Ustaz boleh bantu? Ustaz, Ya, yang ta tu, yang kalau mana? kita tengok dekat ta tu, kalau root word dia dekat kamus ni yang page nombor 1, Yang mana apa? Yang mana Kak Jamalia? ta dekat page pertama, Page dia pertama. ta Apa tu Ro'aita ni? panjang. Apa Ro'aita? Dia maknanya dalam kamus jadid ni, kalau kita tengok dekat page 1, yang bermula dengan tu panjang, ta, dia maksud dia berikan. Tapi yang page 4 tu, tu pendek. Oh, maknanya bukan tu lah tadi. Dia yang panjang. Ya, Kak Zainab mungkin Sebab yang bawa tersilap datang. tengok. Jadi kalau ata, ya, apa ni fi'il mudhari'nya? Yukti. Kalau yang nombor muka surat 4 tadi, kalau ata ya'ti. Ya. Mungkin Kak Zainab tersilap tengok. Cuba Kak Zainab tengok balik, Kak Zainab. Ya. Yang muka surat 4 tadi, ya, ata, tu tak panjang. Ata, ya, ya'ti. Ada alif hamzah Ustaz. Macam mana? Yang page 4 tu alif hamzah. Ta. Oh, Ustaz nak kena tengok. Ustaz tak tahu Ustaz kat mana letak kamus tadi, ya. Ustaz kena tengok je. Tak ingat kat mana letak, ya. Okey, dah jumpa dah. Okey, sekali lagi, ya. Yang muka surat 1, okey, Ustaz tengok sekarang. Muka surat 1, baris yang mana? Baris kat mana Kak Jamalia? Kanan 6 dari atas Ustaz. Kanan. 6 daripada atas. 6 daripada atas, ya. Jadi ata, okey, dapat. Ata yu'ti, ya. Inilah yang la'utayanna tu. La'utayanna tu dia dalam bentuk pasif tu. Ya, sebab pasif sebab I will surely be given. I will surely be given, ya. I will surely be given tu maknanya aku akan diberikan, pasti akan diberikan. Dia bentuk pasif. Bukan aku akan memberikan, ya, tapi root word dia asalnya ialah betul, ya. Ata yu'ti. Ya, maknanya berikan, ya, telah mendatangkan atau memberikan. Tapi muka surat 4 baris mana? Apa Kak Zainab? Ya, ata, ya. 1 2 3 4 6 juga. Ya, ata ya'ti, ya. Ata ya'ti. Jadi tu tak panjang. Hamzah tu di atas alif, ya, bukan hamzah sebelum alif. Kalau hamzah sebelum alif tu panjang. Tapi di sini bukan, ya. Ini ata ya'ti, ya, maknanya ata ya'ti tu ata, ya, maknanya datang, bukan bawa datang, tak betul tu. Bawa datang salah, ya. Jadi tuan-tuan buang perkataan bawa tu. Ya, maknanya kita apa kita panggil tersilap kerana ada perkataan bawa tu. Tuan-tuan kena buang bawa tu. Datang saja. Ata ya'ti makna telah datang, telah. Ya, ata ya'ti telah datang. Jadi yang betulnya ialah yang pada muka surat yang pertama tadi. Ya, macam Kak Jamaliah sebut tadi, ata yu'ti, itu yang betulnya. Maknanya, ya, bawa datang atau memberikan, ya, memberikan. Ya, membawa datang ataupun mendatangkan, ya, kena tambah mendatangkan, ya. Ni masalah kamus ni kadang ketepatan itu, ya. Tak apa Ustaz, apa ni, apa, bila Kak Jamaliah cakap tu, kita betulkan lah. Jadi ata, ya, ata yu'ti, yang ini yang mendatangkan. Inilah root word dia asalnya. Okey, boleh tuan-tuan? Boleh Ustaz, boleh. Terima kasih. Jadi yang betulnya, ya, ialah yang mana, ya, yang muka surat pertama tu. Ya, jadi ata panjang, ata panjang. Ata yu'ti, ya. Okey, alhamdulillah.
Jadi bila kita tengok kepada apa tadi? Ya, kepada la utayanna tu. La pasti ya, pasti. Jadi dia apa kita panggil ya? Ada apa? Ada taukid kat situ ya, ada assurance ya, assurance pasti. Sedangkan dia tak pasti pun ya, dia tak percaya pun, tapi dia main-main. Ya, jadi orang yang main-main ni lagi besarlah kesalahan dia. Okey, Ustaz ulang balik A di depan ya, A di depan A apa? Ya, pertanyaan ya. Itu dalam bentuk pertanyaan. Ya, kemudian kita ada ro'a ya, ro'a asalnya ro'a ya. Tuan-tuan boleh tengok ro'a nanti dalam kamus. Bila bercampur dengan anta kat belakang ro'aita. Ini Allah tanya, then have you seen? Have you seen? Mana nak Allah sedang bercakap dengan Nabi Muhammad ni? Apakah maka engkau telah melihat wahai Muhammad ya kepada allazi seorang lelaki yang telah kafara, telah kufur bi ayatina terhadap ayat-ayat kami, antaranya ialah tentang hari kiamat, kebangkitan selepas mati, wa qala ya, dan dia pula berkata ya, dahlah dia tak percaya, dia kufur, dia ingkar ya, dia konon-konon dia percayalah. Dia kata pasti aku akan diberikan ya malan, harta dan juga anak ya. Malan adalah apa ni, objek ya, waladan bukan objek, dia follower, dia hanya mengikut baris malan. Itulah tuan-tuan, selesailah. Itulah perbincangan kita pada hari ini ya. Harap tuan-tuan dapat manfaat ya. Moga ulang-ulang baliklah, dengar balik apa ni kuliah ni ya. Ada banyak hukum hakam yang berkaitan dengan tata bahasa yang tuan-tuan kena faham lah. Ya, antaranya tadi ialah tentang apa tadi ya, tentang apa tadi kita sebut, apa ni kaedah awal tadi ya. Apa tadi yang pertama tadi Ustaz sebut? Apa Kak Zainab ya? Objek tak boleh didahului oleh particle preposition. Betul ya. Objek tidak boleh didahului oleh particle preposition ya. Preposition lah. Preposition tu memang particle ya. Tapi takut apa ni tuan-tuan tak dapat nanti, sebut aja preposition ya. Tapi kita tahu preposition tu adalah particle. Okey, yang lain silakan. Ada apa tuan-tuan yang boleh Ustaz bantu? Apa lagi ya? Tadi Haji Asy'ari pun ada sebut ya. Boleh tak kita sebut selepas daripada verb, kalau ada pronoun ganti nama, maka dia jadi apa ya? Dia jadi ni ya, dia jadi objek ya. Secara umumnya boleh. Lepas pada razaqa tadi kan ya, ayat yang atas tadi. Ya, wa razaqakum ya. Ni Ustaz highlight ni. Wa razaqakum yang Ustaz birukan ni. Wa razaqakum, dan Allah telah merezekikan kamu. Ya, Allah telah merezekikan kamu ya. Apa ni ayat 72 tadi ya. Surah yang ke-16 ya. Surah yang ke-16 ya adalah surah An-Nahl ya. Surah An-Nahl ya. Jadi surah An-Nahl ayat yang ke-72 ya. Ayat 72 kita jumpa perkataan tersebutlah. Ya, jadi bila kita jumpa perkataan tu kita kena pastikan ya bahawasanya apa ya, bahawasanya ada waw. Bila ada waw tu maknanya dia ikut cerita depan ya, sebab waw ni dia sentence connector ya. Jadi ada apa ni waw tu ya, ceritanya cerita hampir samalah ya, dia takkan lari lah ya. Dia akan sama macam tu juga ya. Ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-72 ya. 72 okey. Ya. Yakfurun ya wa bi ni'matillah. Okey, clear. Ya, hafadatan ya. Jadi macam atas tadi pun ya, samalah. Ini Ustaz terlepas pandang. Ustaz betulkan balik ya. Yang wa hafadatan ni. Haji Megat dekat Zainab ya. Banin tu yang maf'ulun bihi. Ya. Sebab dia jadi waw di belakang, hafadatan tu bukan maf'ulun bihi. Hafadatan tu adalah follower. Ya, jadi Kak Zainab tanya tadi, Ustaz tak perasan ya, tak nampak. Ya, terlepas pandang. Jadi yang pertama tu banin, Kak Zainab, banin tadi yang pertama, banin tu adalah maf'ulun bihi, ya, dia punya objek. Ya, sebab ada waw. Waw tu sentence connector. Hafadatan walaupun nampak macam objek, dia bukan objek ya. Dia hanya follower kepada banin. Okey, Kak Zainab boleh? Boleh Ustaz. Okay. Ustaz, Ya. kalau follower dia punya baris, kalau satu tanwin satu tak tanwin,
Boleh. Boleh sebab banin tu dia abnormal noun Kak Maritun. Patutnya baninan. Tapi dia sebab abnormal memang tak boleh tanwin. Oh, okey. Boleh ya? Mm-mm. Patutnya baninan wa hafadatan. Tapi baninan tu tak boleh. Pasal banin dia memang abnormal. Bila abnormal dia tak boleh pakai tanwin. Dia hanya boleh fathah saja. Nampak macam tak seimbang. Tapi sebenarnya dia tak boleh ditanwin kerana dia tu adalah abnormal noun. Sedangkan hafadatan dia normal noun. Jadi nampak macam tak sama. Sebenarnya dia sama. Ya. Dia sama dalam tak sama. Ya. Pasal nampak macam tak sama. Bila kita tengok kita tak apa pula ni. Ya ustaz kata mesti sama. Kerana dia abnormal. Satu lagi normal. Jadi macam mana kita nak samakan normal dengan abnormal? Tak boleh. Tapi konsep je sama. Okey, ada lain. Silakan. Ada apa? So maknanya the first noun tu kalau dia abnormal, dia tak akan sama baris dengan yang follower lah. Kalau follower tu pun abnormal, samalah baris. Ya, sama lah fathah I saja. see, Tapi I see. oleh kerana hafadatan tu normal, maka dia balik pada original form dia lah. Original form dia ialah setiap objek dia tanwin fathah. Kalau dia tidak ada alif lam di depan. Okay, Tapi tak boleh. Kita tak boleh kata banina wa al-hafadah. Tak boleh. Al tak boleh. Pasal dia kena ikut. Follower tu dia kena ikut yang depan. Kalau banin tak ada alif lam, hafadah pun tak boleh ada alif lam. Kalau banin fathah, hafadah pun fathah. Cuma banin fathah saja, hafadatan tanwin fathah. Kerana dia bukan abnormal noun seperti mana banin. Tu je lah. Ya, okey. Okey, ada lain silakan. Berapa lagi? Ada apa? Ustaz, kalau depan tu maf'ulun bih, follower dia kita tak boleh anggap sebagai maf'ulun bih juga ya? Tak boleh. Tak boleh. Dia bukan maf'ulun bihi. Dia hanya follower kepada maf'ulun bihi. Oh. Sebab kita panggil dia maktuf, Haji Megat. Okey, ni bahasa Arab dia. Banina tu maf'ulun bihi. Waw ialah huruf ataf. Ya, hafadatan adalah isim maktuf. Ya, dan baris isim maktuf tu mengikut banin depan. Jadi dia follower. Konsep dia follower tu. Konsep dia sama, follower. Isim maktum. Isim maktuf tu sebab dia datang selepas ataf. Ya. Noun yang datang selepas huruf waw, ya. Waw tu bahasa Arab kita panggil ataf. Ya. Jadi noun yang datang selepas ataf kita panggil maktuf. Isim tu nama dia maktuf. Nama je lah. Ya. Ustaz tak tahu. Ustaz yang mengajar Haji Megat dia guna istilah apa Ustaz tak pastilah ya. Tapi dari segi grammarnya dia panggil isim maktuf. Isim maktuf adalah follower baris kepada noun yang datang sebelum waw. Apakah noun yang datang sebelum waw? Banin. Banin tu lah yang datang sebelum waw. Di mana baris banin? Fathah. Ya. Sebab tu hafadatan pun kena fathah juga. Pasal apa dia tak ikut banina? Pasal banina abnormal noun. Hafadatan dia normal. Bila normal dia balik pada asal lah tanwin fathah. Ya. Okey, boleh ya? Okey, orang lain ada apa-apa silakan. Sebelum kita tamat, kita mula lambat jadi Ustaz dah ganti balik. Ya. Kalau ada apa-apa, ada, tak ada? Tak ada ya? Jadi Ustaz kalau ya, silakan. Amila tu dulu Amila tu Ustaz kata lepas Amila mesti B kan? Kalau Amila B, bergantunglah tengok situasi. Ya. Kalau macam bukan Amila, sorry Ustaz, Amanah. Kalau amanah B betul. Kalau amanah Tapi beriman kalau macam dengan Amanah Rasulu Bima? ya, sebab tu kita amantu billah, amantu. Ya, aku telah beriman dengan. Ya, aku telah beriman dengan. Mesti ada B. Mesti ada B selepas amanah. Ya. Betul. Kalau kafaro, cuba tengok kafaro. Ya. Kalau kafaro apa? Ya. Yakfuruna. Ya. Yakfuruna. Ya. Wa binikmatillahi hum yakfurun. Mana yakfuruna B juga. Sama. Amanah pun B. Kafaro pun B juga. Sama. Ya. Dia pun kafaro B juga. Ya. Cuba tengok ni. Kafaro. Ni tengok ayat yang apa ni. Ayat yang muka surat yang ke-30 ni. Ya, afara'aita allazi kafaro bi. Kafaro bi. Kak Zainab, kafaro bi. Ya. Kalau amanah bi sama. Kafaro dengan amanah selepas dia mesti apa ni ada apa preposition bi, huruf ba.
Okey tuan-tuan, sekadar tu terima kasih ya pada perhatian tuan-tuan. Ulang-ulang kaji balik ya. Hadamkan dia punya contoh-contoh ni. Ya, terima kasih kepada Persatuan Wanita Islam Prihatin walaupun mereka tak ada malam ni, tapi mereka telah menyediakan platform lah untuk kita berbincang. Ulang-ulang balik, tengok balik ya. Kalau ada tak faham boleh tanyalah ya pada kelas minggu depan insya-Allah. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Antum berjazakumullah. Ustaz. Salam.